niat dan selalu baca niat tapi tak ada dalam hati, maka tak kena dia punya syarat. Takut niat tu tak sampai. Mafhum? Jadi bila kita baca, sebut begitu. Sebutkan dengan niat dalam hati kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Kita sambung kembali pengajian kita pada muka surat 82 yang mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dan diterjemahkan dengan kitab yang kita pakai ini, iaitu kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Hidayatus Salikin. Maka disebutkan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala, segala ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah itu, iaitulah ilmu yang memberi manfaat, seperti yang hamba terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab ini. Maka Syekh Abdul Samad Al-Falimbani nak beritahu bahawa kalaulah kita ni masih tak berapa jelas mudahnya, maka Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mudahnya setelah dia menerangkan tentang ilmu bermanfaat yang diterjemahkan daripada Syekh Abdul Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka Syekh Abdul Samad mengatakan kalau nak antum mudah nak ilmu yang dia terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab ini. Nak kena faham ni, kata ulama-ulama dulu ni, dia sebut dia terjemah ilmu. Dia terjemah ilmu, bukan dia terjemah kalimah-kalimah yang ada. Memang zahir dia kita nampak begitu, tapi Syekh Abdul Samad terang pada kita, dia terjemahkan ilmu. Maknanya apa yang dia terjemahkan itu, qasad dan tujuannya adalah nak menyampaikan ilmunya Imam Al-Ghazali, bukan sekadar riwayah, bukan sekadar nak terjemahkan perkataan-perkataan. Dan di sini juga mau maksud Syekh Abdul Samad faham apa yang ada dalam Bidayatul Hidayah, barulah dia terjemahkan. Ini membawa maksud dia menterjemahkan ilmu, bukan sekadar menterjemahkan, tengok kalimah-kalimah, tengok kamus, kemudian terjemah. Yang ramai di zaman kita buat sekarang, yang mana tiada perhubungan di antara dia dengan penulis dia. Biasanya ulama-ulama dahulu dia menterjemahkan kitab-kitab guru dia atau kitab-kitab yang dia pelajari secara bersama. Sampaikan pada anak murid ataupun menterjemahkan apa yang guru disampaikan, terjemahkan ilmu, bukan zahir kalimah tetapi ilmu, membawa maksud. Kadang-kadang ada ayat-ayat daripada guru kita itu mempunyai makna yang tersirat yang guru tu nak kita faham. Sebagaimana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila dia menyebutkan kepada sahabat-sahabatnya, maka Nabi mensyarahkan apa yang dia maksudkan daripada apa yang dia sebut. Perkara pertama sebut, kemudiannya nak fahamkan orang apa yang dia sebut, itu baru dipanggil ilmu. Maka di sini
Syekh Abdul Samad dia faham kitab Bidayatul Hidayah, dia mengaji kitab Bidayatul Hidayah, maka kerana itulah dia menyebut dengan mengatakan iaitu ilmunya itu, terjemahan ilmunya yang diterjemahkan ilmunya itu di dalam kitab. Dan demikian lagi tersebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin. Ilmu bermanfaat lagi kalau dicadangkan kitab, kalau kita nak cari ilmu yang bermanfaat untuk kita, maka dicadangkan iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kerana itu Buya pesan, kalau besok ada anak-anak kalangan antum yang orang berilmu, orang mengaji, jangan hanya membedal dengan mengatakan kitab ini tak bagus, kitab ini tak bagus, kata kitab Ihya tak bagus, banyak hadis lemah. Daripada bercakap benda-benda demikian, cuba datangkan dan tuliskan kitab sehebatnya Ihya Ulumuddin. Baru betul. Kadang-kadang kita ni orang menyanyi, kita banyak condemn orang menyanyi tak bagus, tak sedap. Tapi cuba kita menyanyi. Daripada kita condemn orang menyanyi, kita nyanyi. Lagi bagus. Kerana itu nak kena faham oleh. Dan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, kalau Ihya Ulumuddin tu banyak jilid, takut tak banyak berat sangat, maka carilah Mukhtasar Ihya Ulumuddin, iaitu yang Ihya Ulumuddin yang diringkaskan bagi Imam Al-Ghazali. Cuba cari di kedai-kedai kitab. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam Minhajul Abidin. Ingat dulu masa kuliah duha hari Ahad, dia pernah baca kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Fi Usuluddin. Kitab 40 dalam ilmu Usuluddin bagi Imam Al-Ghazali pula. Maksudnya semua yang disebutkan ni kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Kita terus baca lagi. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini cadangan. Ini tak ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, tak disebut. Ini ditambah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nak menerangkan apa lagi contoh-contoh kitab-kitab yang baik yang disebut kat sini, kitab tasawuf, menyentuh tentang kitab tasawuf seperti kitab tasawuf yang karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, iaitu yang bernama Madarijus Salikin. Tangga-tangga atau peringkat-peringkat atau tangga-tangga perjalanan orang yang nakkan Allah. Dan kitabnya yang bernama Al-Uhud Al-Muhammadiyah, perjanjian-perjanjian Muhammad, iaitu perjanjian-perjanjian pengikut-pengikut yang nak mengikut Nabi Muhammad SAW. Apakah benda yang perlu dia buat? Apakah yang perlu ada, yang dia perlu laksanakan? Dan Uhudul Masyayikh dan kitabnya yang bernama selain daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ni banyak, kita terima kasih sangat pada para ulama. Cuma masalah dia yang ada sekarang ni, kita yang tidak cuba untuk mencari kitab ini atau mempelajari. Dan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhirat. Dan ilmu tasawuf ini ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhirat. Baik. Buya nak sentuh sikit bila sebut tentang ilmu tasawuf. Sebelum-sebelum ni Buya pernah sebut secara ringan. Buya nak tambah lagi. Maka bila kita sebut tentang ilmu tasawuf, kita nak kena faham hakikat ilmu tasawuf. Dia yang mudahnya kita nak kena faham, iaitu ilmu tasawuf ini hakikat dia iaitu penyucian hati, kebersihan zahir dan batin. Kalau kita lihat, iaitu kesucian zahir dan batin. Apa maksud kita nak suci zahir?
dalam sikit. Sebelum ni kita faham bahawa tasawuf itu satu ilmu, dia pernah sebut membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah dan membentuk akhlak. Banyak Buya sebut dah sebelum ni. Mudah-mudahan antum mengulang kaji. Sebab Buya akan jalan terus. Buya akan masuk lagi. Maka kalau kita lihat ilmu tasawuf, hakikat dia pembersihan diri kita zahir dan batin. Baik. Apa maksud membersihkan zahir? Adakah membersihkan zahir itu dengan kita maksud dia berwuduk? Atau macam mana yang dimaksudkan bila disebutkan tasawuf? Membersihkan zahir. Maksud membersihkan zahir ini iaitu, dia terjemahkan tegas, iaitu ikatan. Iaitu keterikatan anggota zahir kita ini dengan peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ingat balik. Apa maksud dia? Pembersihan zahir kita iaitu keterikatan anggota zahir kita atau anggota lahiriah kita ini dengan peraturan dan hukum hakam Allah Ta'ala. Macam mana anda nak membersihkan anggota zahir anda? Ikat dia. Ikat dia dengan peraturan dan hukum hakam Allah. Bila antum bermuamalat, apakah aturan dan hukum hakam? Bila antum menjadi suami isteri, apakah aturan dan hukum hakam? Bila antum berniaga, apakah hakikat? Maka kalau kita ini seseorang yang cukup menjaga peraturan dan hukum hakam Allah, maka kita sedang berusaha membersihkan anggota zahir. Boleh faham tak? Solat kita, bila kita rukuk, kita sujud, syarat-syarat hukum hakamnya, ini dalam ilmu tasawuf kita menyucikan. Inilah yang disebut para ulama kita dengan sebutan al-ibadah. Kena faham Buya nak syarahkan sikit ni, cantik. Iaitu dia ada 3. Kalau kita ni, bila belajar ilmu tasawuf, iaitu yang pertama dipanggil al-ibadah, yang kedua dipanggil al-ubudiyah, yang ketiga dipanggil al-ubudah. Tak apa, nanti kejap lagi Buya syarah. Maka yang pertama sekali kita sebut ibadah. Bila kita sebut ibadah, pada maksud yang Buya nak syarahkan ni, iaitu pada maksud hakikat tasawuf, maka penyucian dalam bab nak membersihkan zahir dan batin. Maka zahir, macam mana menyucikan zahiriah kita, mengikat diri kita ataupun keterikatan anggota lahiriah dengan peraturan dan hukum hakam yang telah diletakkan oleh Allah. Maka muhasabah diri kita, setakat mana kita ikat dia. Dekat situ nak baru boleh faham penyucian zahir kita setakat mana kesungguhan dan usaha. Boleh faham? Kemudiannya yang kedua dipanggil penyucian batin. Bila kita sebut penyucian batin, maka kena faham, iaitu dia kena ada dekat situ istilah yang dipanggil tahalli, tahalli dan tajalli. Tahalli, tahalli dan tajalli. Kerana itu antum kena faham, apabila nak menyucikan batin, ada kerja nak kena buat. Iaitu kerja yang pertama,
takhalli, dia kena bergabung semua, kena usaha tiga-tiga. Takhalli iaitu ta, kha, lam, ya, takhalli. Yang kedua tahalli, ta, ha, lam, ya. Yang ketiga dipanggil tajalli, ta, jim, lam, ya. Dengar suara Buya? Dengar Buya. Dengar Buya. Baik. Takhalli, takhalli, tahalli dan tajalli. Maka disebutkan bila kita sebut yang pertama, tadi Buya sebut 3, maka yang 2 yang pertama yang dipanggil takhalli dan tahalli, yang ini dipanggil ubudiyah. Okey? Tadi Buya terangkan keterikatan anggota zahir kita kepada peraturan dan hukum hakam Allah itu dipanggil ibadah. Cara kita nak menyucikan zahiriah dengan mengikat anggota zahir kita itu kepada peraturan dan hukum hakam. Kalau dalam solat kita lihat rukuk kita, sujud kita, kita kena buat benda itu bagi menyucikan zahiriah kita. Dan apa-apa pun dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, ikat dia dengan apa yang telah Allah atur dan hukum yang telah Allah letakkan. Itu pembersihan zahir. Bila Buya sebut ke yang kedua, pembersihan batin, maka perlukan kepada 3 kerja. Betul? Iaitu yang pertama dipanggil takhalli, yang keduanya takhalli, tahalli, dan yang ketiganya tajalli. Maka 2 yang pertama itu yang dipanggil takhalli dan tahalli, inilah yang dipanggil ubudiyah. Apa dia takhalli? Takhalli ini iaitu penghindaran hati daripada ataupun pembersihan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Iaitu dalam bab ubudiyah, kita kena berusaha melihat diri kita, apakah dalam hati kita sifat-sifat yang ada. Contohnya sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita, contohnya seperti hasad. 3 kepala dia, iaitu apa dia? Hasad, al-kibir, takabbur. Yang ketiganya ujub. Hasad, merasa tidak senang dengan nikmat yang didapati orang lain. Takabbur, membesarkan diri, merasakan lebih hebat dari macam-macam lagi. Maka dalam ubudiyah, iaitu pembersihan, mula masuk dalam pembersihan batin, kita pertama mesti kerja yang perlu kita buat takhalli. Apa maksud takhalli? Membersihkan hati atau menghindarkan hati daripada sifat-sifat mazmum. Lihat muhasabah, masing-masing muhasabah di kadang-kadang benda tu datang. Iaitu hasad, kabur, ujub, itu yang besar, kemudian yang macam-macam lagi. Sangka buruk,
merasa diri itu malang, merasa diri itu membawa sial, merasa diri itu macam-macam, kemurungan dan sebagainya, itu semua permasalahan batin. Maka kita kena takhalli, usaha untuk membersihkan. Proses dia itu akan di-guide. Bagaimana ada antara hadisnya Nabi memberikan cara bagaimana usaha membersihkan hasad, iaitu bila kita hasad kepada seseorang di atas nikmat yang beri kepadanya, maka lawannya dengan pergi berjumpa orang itu dan memuji dengan nikmat yang telah Allah beri pada dia, walaupun dalam hati tak suka, usaha lawan benda itu. Kalau kita bersangka buruk, maka datangkan lawannya dengan sangkaan baik dan bermacam-macam lagi lah. Maka yang pertama takhalli, atau kena usaha lah. Yang kedua dipanggil tahalli. Ini dalam pembersihan batin ya. Yang mana Buya sebut tadi, pembersihan batin kena ada 3, iaitu takhalli, tahalli dan tajalli. Maka takhalli apa dia? Tahalli apa dia? 2 yang pertama ini, takhalli dan tahalli, yang dipanggil, inilah yang dipanggil ubudiyah. Tahalli pula maksud dihiasan. Menghias pula hati itu dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmud. Dengan bersangka baik, dengan merendah diri, dengan merasa hinanya diri kita di sisi Allah, dengan menjadikan diri kita ini hati yang kasih mengasihi, sayang menyayangi, tamakkan kebaikan untuk orang lain dan diri kita. Itu orang panggil hias hati. Benda ini kena usaha. Boleh faham tak? Okey. Ibadah sudah. Bila sebut ibadah, itu maksud dia pembersihan zahir. Bila sebut ubudiyah, iaitu permulaan kepada pembersihan batin. Dan ketiga dipanggil ubudah. Ubudah. Apa maksud ubudah? Iaitu kemuncak pembersihan batin. Kemuncak pembersihan batin ini, mudahnya Buya nak sebut, iaitu terbuangnya sesuatu yang lain dari Allah di dalam lubuk hati kita. Dan nyata kebenaran Allah di cermin hati kita. Maknanya jelas hakikatnya Allah di dalam hati kita. Jelas siapakah Allah dalam hati. Ulang balik lah. Maksud tajalli, dia sebenarnya tajalli ni, kalau untuk manusia masuk bila kita sebut tajalli, kalau kita tengok raja-raja bila duduk di atas singgah sana dia, dia bukan nak samakan dengan Allah, tapi bila sebut dekat singgah sana dia kata tajalla, iaitu terzahir dia dengan secara hebatnya di atas singgah sana. Bila sebut tajalli dalam hati kita, kemuncak pembersihan hati, di dalam hati kita itu jelas tersergamnya
iaitu pertama sekali terbuangnya sesuatu selain Allah dalam hati kita. Keduanya, jelasnya kebenaran Allah, iaitu hakikat Allah. Siapakah Allah? Hebatnya Allah. Berkuasanya Allah. Maknanya seolah-olah Allah itu bertahta dalam hati. Kalau kita di kalangan manusia, raja bila naik tahta, maksudnya apa? Dia akan dihormati, dia akan dimuliakan, dan dia berkuasa. Allah menguasai. Allah melindungi kita. Allah lah yang memelihara kita. Dan tiada lain yang boleh buat benda itu kecuali Allah. Nah, itu yang baru nampak yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa dia? Dalam bab tajalli ni, iaitu membuang sesuatu yang selain Allah dalam hati kita. Macam mana nak dapatkan benda tu? Dia kena jelas hakikatnya siapakah Allah dalam hati dia. Sehingga bertahtanya Allah dalam hatinya. Bila Allah sudah bertahta di dalam hatinya, maka ketika itulah dia akan terbuanglah selain Allah dalam hati dia. Maksudnya yang hanya boleh menguasainya hanyalah Allah, yang memeliharanya hanyalah Allah, yang melindunginya hanyalah Allah, yang memberikan segala-galanya hanyalah Allah. Kemuncak ini kalau orang sampai dalam usaha dia yang pertama tadi, dengan takhalli, menghindarkan sifat-sifat mazmumah, tahalli, menghiaskan hati dia dengan sifat-sifat mahmudah, maka diusahakan dengan jalan ilmu itu, dengan tajalli, mentahtakan Allah di dalam hatinya, yang membawa maksud membuang sesuatu yang lain daripada Allah, daripada hatinya, dan jelas padanya hakikat kebesaran Allah, hakikat kekuasaan Allah, hakikat siapakah Allah, hakikat Allah itu sendiri, maka orang ini sudah sampai kepada dipanggil ubudah. Maka inilah perjalanan tasawuf. Faham tak? Nah, ini perjalanan tasawuf. Dan itu kitab Al-Imam Al-Ghazali ini mengarah kepada itu. Dan itu bila kita membaca di dalam kitab Imam Al-Ghazali ini ada tauhidnya. Dalam kitab Imam Al-Ghazali ini ada tasawufnya, amalan untuk menyuci hati, untuk menghias hati dengan sifat-sifat yang baik, menghindarkan hati dengan sifat-sifat yang tidak baik. Dan seterusnya kalau kita tengok dalam bab yang terakhir, dalam usaha mentahtakan Allah dalam hati, iaitu kan akan sampai kepada bab dalam kitab ini, iaitu adabul musahabah, iaitu adab bersahabat dengan Allah. Yang membawa maksud bersahabat bukan macam kawan-kawan sesama manusia ni, tapi apa maksud sahabat? Iaitu adab kita bila nak jadikan Allah satu zat yang sentiasa bersama kita. Diistilahkan dengan musahabah, sebab kalau sahabat kita, sahabat ni dia lebih dekat dengan kawan. Sahabat ni maknanya dia sentiasa bersama kita. Minum sama kita, makan sama kita. Kalau pergi mana-mana, apa ada masalah, dialah kita rujuk. Tapi bila kita dengan Allah, maka musahabah itu lebih berbeza. Ia berbeza dengan bersahabat dengan sesama manusia. Dekat situ tu. Bila kita bersahabat dengan Allah, mesti tajalli. Bukan bersahabat masuk kawan-kawan, tetapi membawa maksud kita mentahtakan Allah dalam hati kita. Dan itu disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Salimbani. Kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Ini disebut oleh ulama, iaitu Syekh Abdul Samad, seorang ulama yang hebat. Dia sendiri mengakui kitab Al-Imam Ghazali itu adalah kitab yang bermanfaat. Pasal kita nak kena faham, jangan mudah terikut puak-puak di akhir zaman yang membawa fitnah dengan merendah-rendahkan para ulama. Bukan kita ta'asub, tapi pelajari. Fahami apa yang dimaksudkan. Lihat hadis-hadis Rasulullah. Maka kalau hadis itu sahih, alhamdulillah. Hadis itu hasan, alhamdulillah.
Hadis itu dhaif, kita menerimanya dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, boleh fadailul a'mal dengan syarat tidak melampau dhaifnya yang membawa maksud bertentangan dengan hadis yang sahih. Bukan terus menolak dan merendahkan hadis itu. Ini permasalahan. Boleh faham? Dan itu kalau kita lihat dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali ni kalau kita lihat, kan itu para ulama dia mengaturkan ilmu tasawuf itu. Maka kalau setelah Buya terangkan tu dah faham dah? Nampak dah? Maka proses kita dalam pembersihan, hakikat tasawuf itu pembersihan zahir dan batin. Maka pembersihan zahir yang dinamakan ibadah, dengan macam mana membersihkan? Mengikat anggota kita dengan peraturan Allah dan hukum agamanya. Pembersihan batin yang pertama, peringkat pertama dipanggil ubudiyah, dengan apa? Tahalli dan tahalli, menghindarkan hati daripada sifat-sifat tercela, kemudian dia menyuruh menghiaskannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian yang peringkat yang ketiga, iaitu kemuncak pembersihan hati dalam ilmu tasawuf batin, pembersihan batin dengan mentahtakan Allah, iaitu tajalli di dalam hati kita dengan membawa maksud mengenal hakikat siapakah Allah, dan juga sejurus itu membuatkan kita membuang segala yang ada dalam hati kecuali Allah. Yang layak tahta dalam hati kita hanya Allah dan bukan makhluk. Karena itu sebahagian ulama meletakkan ilmu tasawuf ini ada umum dan ada yang khusus. Seterusnya para ulama dalam proses, kan itu mereka meletakkan pengertian tasawuf secara umum dengan membawa maksud. Bila sebut umum, apa dia tasawuf ni? Maksud tasawuf secara umum iaitu ilmu tentang, biasa kita sebut dalam teori-teori ni kata apa? Ilmu tentang cara mendidik dan membersihkan hati. Itu umum. Cara ilmu dalam mendidik dan membersihkan hati menerusi pembelajaran dan pengkajian. Itu kalau secara umum. Tapi kalau secara khusus, itu yang bila kita belajar secara khusus ilmu tasawuf dengan guru yang mursyid, maka dia akan membawa kepada apa? Iaitu pencapaian hakikat tasawuf. Iaitu tadi hakikat tasawuf tadi apa dia? Ibadah, ubudiyah, ubudah yang membawa kepada batin pula tahalli, tajalli, iaitu hakikat tasawuf, sehingga dia itu menjadi satu pengalaman khibrah dalam diri dia. Kemudian jadi sifat. Apa maksud? Bila dalam proses dia nak mencapai hakikat-hakikat penyucian zahir dan batin ni, dia akan melalui proses amal tau. Dia akan usaha beramal. Amalan zahir, amalan hati dia. Dia cuba. Bila dalam proses itu, apa yang dia cuba itu, dia akan jadi orang panggil khibrah. Faham tak khibrah? Pengalaman. Betul? Pengalaman. Tapi tak boleh berhenti setakat tu. Contohnya antum bila belajar baca-baca wirid ni, macam Buya lah. Contoh Buya bila dekat Hadramah, Buya amal wirid-wirid. Betul tidak? Biasanya lepas kita habis belajar, kita balik, kita pun cerita. Dia jadi pengalaman tau. Usaha kita menyucikan diri kita dengan wirid, dengan amalan yang di-guide oleh guru-guru kita itu orang panggil akan jadi pengalaman. Tapi dalam ilmu tasawuf tak boleh sekadar pengalaman. Dia tak boleh cukup dengan khibrah. Dia kena teruskan sehingga pengalaman itu menjadi sifat. Akhirnya, macam mana nak tahu pengalaman itu sudah jadi sifat? Dia akan merasa tidak tenang bila meninggalkan pengalaman tersebut.
Bila dia tak baca wirid, dia tidak tenang. Dia rasa bermasalah, rasa kurang daripada diri dia. Sebab dah jadi sifat dia. Boleh faham tak? Antum kalau ada sifat malu, kan bila orang suruh buka seluar, buka baju jalan kat tengah jalan, apa perasaan antum? Apa perasaan antum? Rasa macam, tak mau buat. Minta jauh lah, tak mau buat. Bagi 1000 pun tak nak. Sebab kita akan rasa macam benda kita buat tu bodoh. Bila kita buang sifat kita. Begitu juga dengan amalan-amalan antum. Bila antum nak tinggal benda tu, atau tertinggal benda itu, antum rasa macam tak sepatutnya antum buat. Dia dah jadi sifat. Itu sifat hati. Boleh faham tidak? Dan orang akan mengenal antum dengan sifat. Betul? Sebab dah hilang sifat. Kerana itu dalam penyucian diri kita, bila kita beramal suci dengan amalan-amalan untuk menyucikan zahir kita dan batin kita, semula dia jadi pengalaman, akhirnya dia jadi sifat, maka orang mengenal kita dengan sifat itu. Dan dalam proses kita ni, kita tak kisah orang sangat, orang kenal kita ke tak kenal, tapi Allah akan mengenal antum hari kiamat dengan sifat antum. Jadi cuba lihat apa yang antum jadikan diri antum sifat. Boleh faham? Kadang ada orang bila dah tengok televisyen suka sangat, na'udzubillah hati-hati, dia dah jadi sifat. Akhirnya dia kalau tak tengok TV cerita-cerita yang dia suka tengok tu sehari, dia rasa tak tenang. Ni masalah, dah jadi sifat. Tapi yang sedihnya sifat yang tak ada yang tidak mendekatkan diri daripada Allah. Rasa tak orang-orang yang dah biasa dengar lagu kat telinga dia, tengok tak anak-anak muda kita sekarang, dia letakkan dekat telinga dia, akhirnya antum kalau perasan, daripada pengalaman, akhirnya dah jadi macam sifat dia. Susah dia nak tinggal. Akhirnya orang kenal dia dengan itu. Dan na'udzubillah, kita tak mau Allah kenal kita dengan sifat yang dia tak suka. Dan itu dalam proses penyucian zahir dan batin, dalam kita beramal, maka berpermulaannya amalan kita dan usaha kita itu akan menjadi pengalaman yang bagus juga, yang boleh kita kongsikan dengan orang lain. Tetapi kalau kita nak terus mencapainya, kemuncaknya, dan supaya ianya jelas pada diri kita, dan supaya Allah kenal kita, maka dia tak cukup jadi pengalaman, jadikan dia sifat. Bila sebut jadikan sifat amalan-amalan kita itu ataupun usaha kita dalam menyucikan hati, dia akan bersama kita sampai kita mati. Betul? Dia akan bersama kita sampai kita mati. Wirid-wirid yang kita amal, Quran yang kita baca, dia dah jadi sifat. Okey? Jangan asyik bercerita je. Contohnya antum bila pernah mengaji dengan Buya ni, besok dah sampai satu hari takdir Allah, kalau tidak mengaji dah. Dulu ustaz ni kenal. Saya pernah mengaji dengan dia. Pengalaman. Tapi takat tu je lah. Tak ada. Akhirnya Allah tak akan kenal dia dengan pengalaman itu. Kenapa apa? Sebab pengalaman itu tak jadi sifat. Ilmu-ilmu yang dia pelajari tidak menjadi sifat. Amalan-amalan yang dia ambil tidak menjadi sifat. Bila dah tak jumpa guru, habis terputus sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali orang-orang yang berpisah dengan seseorang guru dengan cara yang baik, berjumpa kerana Allah, berpisah juga kerana Allah, maka dia insya-Allah bangkit dia juga yaumul qiyamah bersama para ulama dan guru-gurunya dan bersama guru kepada segala guru Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setakat ni faham tak? Faham tidak? Faham ya? Faham Abu Ya, insya-Allah. Nampak? Faham ya? Sebab benda ni kena faham. Faham susah.
Baik. Jadi dah nampak tak perjalanan antum? Macam mana antum nak berjalan dalam penyucian hati antum? Sebenarnya sebelum ini pun Buya dah beritahu secara tak langsung. Tapi ini bila kita sebut pula berkenaan ini dah sampai pada tasawuf ini, maka Buya terangkan secara aturan dia. Itulah yang Buya nak bawa antum. Itulah yang Buya sedang cuba usaha dan para guru cuba usaha, iaitu tahalli, tahalli, tajalli ataupun zahir dan batin yang bermula dengan ibadah, kemudiannya ubudiyah, kemudiannya ubudah. Kalau antum yang kena usaha. Masing-masing sebenarnya pada diri masing-masing. Akhirnya sekali pada diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah satu kaum itu kecuali kaum itu cuba mengubahkan diri mereka masing-masing. Alat dah ada, cangkul dah ada. Antum yang kena mencangkul, bukan Buya. Buya ajar cara nak mencangkul sebab Buya dah cangkul. Dan Buya sampai sekarang mencangkul. Tapi Buya bila cangkul bendang Buya. Tapi Buya tak kedekut, Buya kongsikan cara cangkul. Begitu juga para ulama. Terpulang pada antum. Dan kalau antum jumpa cara cangkul yang lain, khair. Tapi hati-hati, pastikan antum dapat daripada mana cara cangkul. Kalau daripada ulama yang mursyid juga, khair. Tapi kalau Google, YouTube, risau juga. Ya, baik. Itu sebab sedikit tentang ilmu tasawuf. Itu kalau kita lihat perbahasan umum para ulama kita. Tapi yang Buya nak sentuh sini sebab kita mengaji kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, maka kita fokus kepada terjemahan kitab ini, iaitu terjemahan kepada kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali pula macam mana dia? Kan yang pertama tadi bila Buya dah syarah benda itu, kan Buya kata para ulama ada kerana itu para ulama nak memudahkan lagi, ada pengertian tasawuf secara umum dan pengertian tasawuf secara khusus, betul tidak? Secara umum itu apa dia? Ilmu mendidik dan membersihkan hati itu, betul tidak? Ilmu membersihkan hati itu, apa tadi Buya sebut? Ilmu mendidik dan membersihkan hati. Apa tadi? Melalui pembelajaran dan pembelajaran. Okey, itu secara umum. Secara mudah nak faham. Tapi ulama mengkhususkan pula, dia sebut pengkhususan pula, iaitu ilmu bagaimana? Ilmu mencapai hakikat tasawuf. Detail dia macam mana. Kita tengok pula, Imam Ghazali memudahkan lagi. Adab kita belajar Abdul Samad Al-Falimbani yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Bagi Imam Ghazali pula, proses tasawufnya bagaimana? Proses penyucian hati itu bagaimana? Kalau Imam Ghazali, dia menggabungkan tadi, pengertian umum dengan pengertian khusus digabungkan dulu. Maka diaturkan macam mana? Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu permulaan tasawuf itu adalah ilmu, pertengahannya adalah amal, dan kesudahannya adalah pemberian. Yang dipanggil mauhibah. Ini istilah yang digunakan pakai Imam Ghazali. Dan itu kalau antum tengok, banyak istilah-istilah digunakan para ulama kita. Dia tak sampai lagi dalam bila kita sebut tentang ialah bila dalam ubudah ataupun ubudiyah, ini ubudah, dia akan sampai kepada yang dipanggil musyahadah. Dia ada dipanggil muraqabah. Tak apa, step by step. Yang penting Buya nak antum nampak perjalanan tu dulu. Kalau Imam Al-Ghazali,
yang kita pelajari dan kita hormati dan menjadi manhaj tasawuf bagi Buya di Hadramaut ketika mengaji dengan Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz, maka disebutkan sandaran kita dalam ilmu tasawuf itu Al-Imam Al-Ghazali. Begitu juga bersandar kepada ahlul bait yang berada di Hadramaut, Bani Alawi. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah meletakkan permulaan ilmu tasawuf itu ilmu. Maka kena menuntut ilmu. Kerana itu pentingnya ilmu. Bukan terus kita beramal, ilmu. Yang keduanya, pertengahannya apa dia? Amal. Mengamalkan ilmu. Dan dalam proses bila dah mengamalkan ilmu, antum akan faham, akan sampai kepada yang dipanggil maqam, ahwal. Yang inilah yang dipanggil mauhibah, pemberian daripada Allah. Apabila seorang menuntut ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dipelajarinya, usaha dia membersihkan hatinya dengan amal, usaha membersihkan zahirnya dan batinnya dengan amal, maka bila dia usaha, maka akan tak sampai peringkat kesudahan ilmu tasawuf, peringkat iaitu atasnya, iaitu mauhibah, pemberian, iaitu daripada siapa? Daripada Allah. Allah akan berikan perasaan rindu pada Allah, akan campakkan dalam hati itu perasaan cintakan Allah, iaitu pemberian. Kan itu usaha. Kan itu kadang-kadang ada orang kata, macam mana ustaz nak jadi wali? Tak perlu. Sebab itu kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan itu mauhibah, iaitu Allah beri. Maksudnya Allah jadikan kita kekasih dia. Tapi kena tengok dulu apa kita buat, apa sungguh kita. Ini semayang potong langgar, amalan pun tak ada, adab dengan para awliya pun tak ada, tiba nak jadi wali. Macam mana? Kerana itu nak kena faham balik lah. Maka kerana itulah, kalau ini yang diletakkan adab kita bila kita belajar di kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali? Maka dia mengaturkannya. Itu pun secara asas lagi tidak didetailkan. Cuma diletakkan gitu. Permulaan ilmu tasawuf ilmu, ke pertengahannya amal. Yang panjang ni. Sebab ilmu tu nak kena amal-amal. Itu yang dimasukkan wiridnya dengan zikirnya. Kemudiannya amal kita kepada hukum hakam Allah. Semua sekali itu proses amal dan dia akan sampai kepada kesudahannya, iaitu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah, bila Allah dah beri, masya-Allah tabarakallah. Jadi jangan salahkan. Jangan kadang-kadang ada setengah orang, saya bukan tak rindu kat Allah dan Allah tak bagi. Jangan, tak ada adab gitu. Sebab Allah akan beri, tapi Allah buat gitu dengan usaha kita dia nak tengok kesungguhan kita manusia. Dalam bab ni tak payah sebut pasal qada dan qadar. Allah kalau tak takdirkan nak buat macam mana, jangan. Tak, itu memang ada dan kita wajib beriman, tapi itu adalah perbuatannya Allah. Itu ilmunya Allah Ta'ala. Jangan duk sibuk kepala kita. Yang kerja kita apa? Usaha. Apa yang Allah dah tulis, khair insya-Allah. Kita doa yang baik, tapi kita tak tahu benda itu. Hanya Allah saja yang tahu. Maka kita buat yang kita tahu. Yang disuruhkan oleh Allah dan Rasul. InsyaAllah. Kan itu para ulama kata, dalil yang paling menunjukkan orang itu min ahlil khair, daripada orang yang golongan kebaikan akan dimasukkan di syurga, dia akan dipermudahkan dengan amalan ahli syurga. Dipermudahkan menuntut ilmu, dipermudahkan beramal, dipermudahkan dia jalan-jalan kebaikan. Maka itu dalil yang paling menunjukkan insya-Allah husnul khatimah dan menjadi ahli syurga Allah. Kena usahalah, berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Kuat sangat ke suara Buya ni? Okey. Okey Buya. Okey Buya. Okey Buya, okey. Boleh faham tak? Jadi mudah-mudahan ikhlas, pure dalam hati dia, maka yang lain dapat semua. Sekarang masing-masing kena usaha, sebab masing-masing di rumah masing-masing. Jangan malaikat bersama dengan Buya aja, antum tak ada pula, ataupun malaikat bersama antum tak bersama Buya pula.
Kan itu Buya kata jaga semua adab antum. Sebab antum dengan diri antum sekarang itu di rumah. Adakah bersama antum para malaikat? Ataupun antum terhijab dengannya dengan sifat antum dan adab antum? Na'udzubillah min dzalik. Kan itu kita kena terus berdoa. Besok kita dapat berkumpul di satu tempat yang sama. Sebab bila kita berkumpul di satu tempat yang sama, dalam 40 orang, kalau ada seorang itu yang Allah kasih dia, maka yang lain dapat semua. Walaupun tidak ikhlas. Okey, boleh faham? Faham Buya? Buya dah kering tekak ni, tak ada yang nak baik buat air. Okey, sebelum tu Buya nak ucap terima kasih. Semalam Buya dapat coklat. Masya Allah. Buah mangga, mempelam. Masya Allah. Ada yang bagi roti kirai. Roti jala. Kirai. Roti jala. Macam terima kasih. Jazakumullah khair. Patutnya semalam Buya balik ke Selangor tapi tak dapat, ada perkara menghalang. InsyaAllah Allah pemudahkan di masa akan datang. Baik. Kita ni Allah, syukur pada Allah bila Allah permudahkan jalan kebaikan. Jadi yang penting kita usaha. Jangan serabut. Jangan rosakkan hati kita dengan bisikan syaitan. Allah, kalau Allah dah takdirkan kau macam ni, macam tu lah kau. Kau usaha macam mana pun macam tu lah kau. Itu letak tepik. Kan dia kata, Imam Ghazali dalam kitab kita ada menyebutkan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, iaitu bila ada bisikan itu, lawan dia. Memang betul kau cakap, Allah telah tetapkan sekian. Allah tahu begini-begini akan berlaku. Tetapi itu hanya Allah yang tahu. Aku tidak diberitahu. Kenapa Allah tak beritahu? Sebab Allah nak suruh aku usaha. Aku buat kerja aku. Itu kerjanya Allah. Dan kerja aku adalah mendekatkan diri pada Allah, berusaha. Dah, letak tepi. Jalan. Macam tu. Okey, baik. Itulah sedikit tentang tasawuf. Sebab kita ada disebutkan di sini, dan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhiratmu. Jadi kena faham lah, 3 ilmu yang fardu kita kena mengaji: ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu syariah. Bila sebut ilmu syariah pula, yang membawa masuk ilmu yang fardu ain. Ini kena fokus dahulu 3 ini. Dan kalau ilmu fiqh kena tumpu yang fardu ain. Bila sebut fardu ain ni jangan duk fikir kafa-pafa. Fardu ain kita sendiri macam mana kita nak kena faham. Kerana itu ilmu tasawuf ini kadang-kadang bila sebut ilmu tasawuf kena faham. Bila belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Mudahnya nak sebut ilmu mengenal Allah. Ilmu tasawuf pula ilmu meletakkan Allah dalam hati kita. Mentajallikan Allah dalam hati kita. Bila sebut ilmu syariah, iaitu ilmu yang membawa masuk penyucian zahir kita. Penyucian zahir kita. Faham tu 3 benda tu nak kenal. Okey, kerana itu kita sambung lagi sikit, maka disebutkan, dan demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Atha'illah. Allah. Ibnu Atha'illah As-Sakandari, seperti kitab yang bernama Miftahul Falah dan kitab yang bernama At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir dan kitabnya yang bernama Al-Hikam. Ini yang selalu kita dengar lah, kitab Al-Hikam dan yang lain. Kena berguru semua. Dan seperti kitab Awariful Ma'arif bagi Syekh As-Sahrawardi, dan seperti kitab Risalah Al-Qushairiyah dan lainnya di Imam Qushairi, dan lainnya yang dinamai kitab-kitab tasawuf. Maksudnya kitab-kitab itu dipanggil kitab-kitab tasawuf. Dan hasil bahawasanya segala fan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Tu kalau kita tengok tu Syekh Abdul Samad dia terjemah, dia kata apa? Dan hasil bahawasanya segala fan ilmu. Fan ni apa? Daripada bahasa Arab ni fan. Kalau berpisah 2 kalimah ni, fan dengan ilmu ni, fannun. Fannun dengan ilmu ni kalau berpisah, dua-duanya membawa makna sama. Bila kita sebut fan, biasanya diterjemahkan membawa maksud ilmu. Tapi kalau digabungkan dekat sini, bila sebut fan,
ilmu, maka kena ambil kepada maknanya yang lain. Fannun, makna yang lainnya adalah seni. Seni. Seni ilmu tasawuf. Itu lebih tepat. Seni ilmu tasawuf. Sebab ilmu ni dia ada seni dia. Apa maksud seni dia? Iaitu dia punya, orang panggil orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lekok-lekok dia. Dah. Lekok-lekok dia. Kadang-kadang kalau seni baca Quran kan ada lekok-lekok dia. Ada kona, ada baring, ada tu ada hijau, ada tinggi, ada turun. Seni tu nak kena ikut kan. Lagu-lagu. Hatta lagu budak-budak pun seni tu ada lagu tu. Lekok-lekok dia. Tu dia. Kalau dulu kita masa budak-budak, tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Itu seni lah tu. Boleh masuk amai-amai kupu-kupu. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk adik pandai siang malam upah susu. Nampak? Pandai dengan amai. Susu dengan apa tadi? Kupu-kupu. Tu orang panggil seni. Lekok dia. Begitu juga seni ilmu tasawuf. Dia ada lekok-lekok dia. Ada proses dia. Apa yang perlu didahulukan. Apa yang perlu dinaikkan. Apa yang perlu diturunkan. Apa yang perlu dibuang. Apa yang perlu ditambah. Ini bila bergabung kat sini. Baik. Itulah dia memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Ada apa-apa soalan nak tanya? Buya buka soalan. Nanti baru kita sambung lagi. Sebelum tu, kita nak habiskan ni kata-kata Imam Ghazali. Ini baru masuk balik terjemahan dia. Terjemahan dia. Kan itu disebutkan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu, daripada ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini tadi, ilmu yang bermanfaat, itu telah kami himpunkannya pada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nak nampak secara keseluruhan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahli, kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau kamu daripada ahlinya, yang insya-Allah dipilih oleh Allah, dan insya-Allah kita berusaha untuk menjadi ahlinya, dan kalau kamu ahlinya, kata Imam Ghazali, fahassilhu, maka cuba kamu usaha dapatkannya, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kalau kamu bukan ahlinya, memang tak mahulah kita ni, tak ada rasa baca, bahkan kita kutuk pula, na'udzubillah min dzalik. Wa'mal bihi, dan beramallah dengannya. Thumma 'allimhu wad'u ilaih, kemudian ajar dan serulah kepadanya, iaitu kepada isi kitab itu, iaitu kepada hakikatnya membawa kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman 'alima dzalika, kata Imam Ghazali, sesiapa yang mempunyai ilmu dengan demikian, iaitu dia belajar kitab Bidayatul Hidayah ini, kitab Ihya Ulumuddin, thumma 'amila bih, dia dah belajar, kemudian dia beramal, thumma da'a ilaihi fadzalik, thumma da'a ilaihi, kemudian dia usaha menyeru orang ke arahnya untuk beramal dengannya, fadzalika yud'a 'aziman, maka dengan demikian dia akan diseru-seru dengan kemuliaan, akan dipanggil-panggil dengan kemuliaan. Di mana? Fi malakutis samawat, iaitu di alam malakutis samawat, iaitu ahli-ahli langit, iaitu para bidadarinya akan sebut-sebut dan memuliakan dia, para malaikat akan sebut-sebut dan memuliakannya, para wildan akan sebut-sebut dan memuliakannya. Bi syahadati Isa, kata Imam Ghazali. Kenapa? Macam apa bukti dia? Iaitu dengan penyaksian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa disebut dengan penyaksian Nabi Isa? Sebab Nabi Isa pernah berkata dalam kitab Al-Injil, Nabi Isa mengatakan man, iaitu dan disyarahkan di dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Muraqi Ubudiyah, iaitu oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi, dalam kitab Muraqi Ubudiyah disebutkan apa? Nabi Isa alaihissalam pernah menyebutkan man alima, sesiapa yang mengetahui atau mempunyai ilmu, wa amila, dan dia beramal dengan ilmu itu, wa allama,
dan mengajar pula ilmu itu pada orang lain. Itu dia itu membawa maksud menyeru orang lain. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Maka yang demikian kalau dia boleh dan dia ada ilmu, dia beramal, dia menyampaikan pula pada orang lain, menyeru orang lain, maka mereka itu akan diseru dengan sebutan yang mulia dan yang dibesar-besarkan oleh penduduk langit, iaitu oleh kalangan para malaikat, para bidadari, mereka akan menyebut memuliakan kita. Kan itu disebutkan dalam kitab Hidayah yang diletakkan sini oleh Abdul Samad, iaitu dengan penyaksian. Besok Nabi Isa akan jadi saksi kita besok. Sebab dia yang menyebutkan benda tu. Maka bila dia jumpa orang-orang yang demikian, maka itulah menjadi saksi. Itu dia. Kan itu disebutkan artinya, dan fan ini yakni fan ilmu tasawuf, seni ilmu tasawuf yang tersebut di dalam Hidayatul Hidayah dan lainnya itu, iaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Hanya saja telah aku himpunkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu. Dia dah syarahkan tadi kan? Hasilkan olehmu maknanya usaha dapatkan olehmu akan dia dan amalkan olehmu dengan dia. Kemudian maka ajarkan olehmu akan dia dan seru olehmu kepadanya akan seorang untuk mengaji akan dia dan mengamalkan akan dia. Maknanya seorang pun cukup dah. Ajar seorang, tarik dia supaya beramal. Maka barang siapa mengetahui akan yang demikian itu dan mengamalkan akan dia, kemudian mengajar ia akan dia dan menyeru akan orang kepadanya, nescaya adalah yang demikian itu dinamai akan orang yang besar martabatnya. Maka akan disebut-sebut dengan besar martabatnya dan dipanggil oleh malaikat di dalam alam malakut sama dengan saksi Nabi Isa alaihissalam. Jelas lah? Boleh faham lah? Mudah-mudahan insya-Allah Allah masukkan kita dalam golongan ini insya-Allah. Amin. Iaitu golongan yang mempunyai ilmu, mempelajari ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkannya dan menyerukan kepada ilmu tersebut, iaitu yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat saksinya Nabi Isa alaihissalam hari kiamat yang mana dimuliakan oleh seluruh penduduk langit, penduduk yang dekat dengan makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan Allah pada di kalangan para malaikat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup kita setakat tu, insya-Allah kita sambung di masa akan datang. Ada apa-apa soalan nak tanya? Satu soalan, dua soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya macam nak tanya pasal yang ubudah dan tajalli tu satu yang sama atau ubudah tu dia tiga-tiga tu sekali? Ya, ibadah saja kan. Jadi dia ada tiga sebenarnya dalam proses penyucian di kita ini, zahir dan batin. Maka yang pertama dipanggil ibadah, yang kedua dipanggil ubudiyah, yang ketiga dipanggil ubudah. Maka ibadah apa prosesnya? Iaitu mengikat diri dengan hukum hakam. Betul? Ubudiyah pula apa dia prosesnya? Proses dia, kerja dia apa perlu buat? Tahalli, menghindarkan diri dari sifat mazmumah, menghiaskan diri dengan sifat mahmudah. Kemudian ubudah pula apa proses dia? Tajalli, iaitu mentahtakan Allah dalam hatinya yang membawa kepada musyahadah, iaitu mengenal hakikat siapakah Allah dan kemudian seterusnya menghindarkan selain daripada apa dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Dia bukan perbezaan, dia kerja dan istilah namanya. Kalau ubudah kerjanya apa? Tajalli. Terima kasih Abu Ya. Soalan? Tengok ni. Kat tangan Buya ni nak. Si ada rotan. Yang main-main. Buya kalau mengajar, Buya sediakan semua. Tongkat pun ada. Walaupun online. Jubah, jam, cincin, kain syal aja. Jatuh pula. Semua kena ada. Minyak wangi pun Buya pakai. Ada baru.
Bukan Buya pakai untuk kamu baru. Buya pakai sebab Allah suka. Sebab malaikat suka. Jadi antum pun kena macam tu. Kalau tak Buya titik ni, siapa ada terasa? Buya ada ketuk, ada terasa? Jadi itu beza, bukan beza Buya dengan antum. Maksudnya dalam ilmu kita usaha. Kita nak duduk dalam satu majlis. Kan itu Buya kata jaga adab, jujur dengan diri kita. Maka kita mengaji dalam ni cuba usaha. Ini adalah pemberian, peluang sebenarnya hakikatnya daripada Allah untuk mendidik diri kita. Bila dekat dengan guru kita bagaimana, jauh daripada guru kita macam mana. Minyak wangi kita pakai hanya kerana makhluk ke? Ataupun kita pakai kerana Allah suka? Kalau kerana Allah suka, kita akan pakai di mana-mana pun. Sebab apa? Sebab Allah bersama kita sentiasa. Dah, betul tak? Seban. Ini ke ada yang pakai baju? Ada mana? Pakai baju Melayu kat atas, bawa seluar pendek ke ada? Pakai elok tak? Pakai kain pun ya. Ada kain. Jangan macam tu. Kadang ada yang macam tu. Main sebat lagi kat atas. Bawah Allahu Akbar. Okey. Duduk elok-elok. Jangan ada rehalnya, ada kitabnya, ada buku notanya. Itu usaha antum kena usaha. Buya nak marah macam mana pun, guru kalau nak bebel teruk pun setakat mana sangat. Antum kena usaha. Usahalah. InsyaAllah. Memudahkan. Allah melihat tau kesungguhan antum. Walaupun tak ada guru kat depan, secara maya ni antum usaha untuk menjadikan kedudukan antum itu dalam majlis ini. Buya pun tengah usaha mendudukkan diri Buya dalam majlis ini. Kerana tu Buya ada kitab, buka kitab. Lepas tu dekat sebelah Buya ada kitab macam Buya selalu bawa, kitab Imam Ghazali Bidayah Hidayah, kitab Arab dia. Semua. Ni kitab. Buya letak kitab dekat sebelah Buya ni. Lepas tu ni kitab. Macam-macam lah. Allah jatuh pula. Habis pun jatuh. Bukan saja nak ni. Sebab kadang-kadang okey. Assalamualaikum Buya. Nak tanya satu soalan Buya. Boleh. Macam saya ni pelajar kita ni yang lemah ni untuk apa Saya ni? nak buat apa? Macam mana? Apa ni mudah-mudahan ibu mertua, adik ipar Saya. Mudah-mudahan Allah berkati cuci rahmat kepada roh. InsyaAllah. Amin. Ya, apa soalannya? Untuk peringkat permulaan untuk hakikat tasawuf ni, boleh tak saya cuba beramal dengan ni, melaksanakan mazmumah tu, belajar sifat-sifat mazmumah, belajar dulu tu dan kita beramal dengan dia peringkat permulaan ni tasawuf. Boleh tak Buya? Sifat-sifat mazmumah, sifat tercela, sifat mahmudah, sifat terpuji. Maka permulaannya macam Imam Ghazali sebut, permulaan dalam ilmu tasawuf itu dengan ilmu, maka cuba kenal apakah sifat-sifat yang terpuji iaitu mahmudah, apakah sifat-sifat mazmumah yang tercela. Maka kemudian bila kita dah kenal sifat-sifat itu, lihat sifat mahmud yang terpuji itu ada tak dalam diri kita? Sifat mazmumah yang keji itu ada tak dalam diri kita? Maka kalau didapati sifat yang keji ada dalam diri kita, apa perlu kita buat? Takhalli, iaitu keluarkan dia, buang dia. Yang bila kita beri kesihatan, mudah-mudahan Allah berkati semua yang ada, insya-Allah. Ya. Ni Buya nak tanya, ni apa? Ini kalau Buya laptop ni boleh cocok kat TV tak ni, Hamidi? Boleh Buya. Hamidi? Boleh Buya, boleh. Maknanya kalau Buya cocok kat TV, lagi besar apa Betul Buya. Oh ya? Ya.
Mana lagi ramai Buya nampak? Jumlah sama, cuma gambar besar. Oh, gambar besar. Jadi jangan segan-segan mengaji, fokus. Ya, apa ni? Jangan macam ni duduk macam ni nampak sebaru balunya. Jadi tak maulah macam ni muka. Ataupun macam ni je. Nak mudah dia, buka dia. Yang gambar guru kita tengah mengajar, buka. Kita fokus kat dia. Tak adalah tengok yang lain. Macam Buya nak kena tengok yang lain lah semua. Boleh? Okey, insya-Allah. Sebab ada nama ni, ada hikmah sebenarnya ni, ada nama keluar ni. Walaupun nama glamour kat dalam tu. Azmul Bata, Zainal Osman, My Legend. My Legend. Hasan, Martina, Khadri. Ini mungkin nama anak punya ni, laptop punya ni. Lailatul Fauzia. Zainal ni Siti Hawa, Zainal Abidin, Muhammad Nur Hamidi, Rohalizi, Aini Tahrir, Yusuf Rahman, Masyita Azda ni. Ni apa? Ikan ni banyak, tapi kadang-kadang Buya tunggu juga, tak ada dengar daripada antum. Jadi mungkin masing-masing ada hal masing-masing. Apa jalan kebaikan ni selalu biasa dapat dekat Zulkaidah dengan Zulhijjah ni. Jadi mudah-mudahan lah Allah SWT mudah. Kadang-kadang kita nak buat kerja satu benda ni, kerja amal ni, kadang-kadang biasa kalau kita dah dapat upah, jadi bila tak dapat upah kita pun dah tak semangat nak buat. Jadi jangan begitu. Mudah-mudahan lah Allah SWT memberi petunjuk pada kita, kerja-kerja amal yang kita buat. Doakan masjid yang kita bina mudah-mudahan dapat siap, dan bantuan kepada orang susah. Lebih lagi nanti Zulkaidah bin masuk Zulhijjah, fikir-fikirlah sendiri. Mudah-mudahan adalah keinginan dan hati masing-masing. Barakallahu fikum. Ya, ada soalan? Tentang korban ada ke Abu ya? Korban. Harus timbul tanya. Tak tahulah Buya. Sebab selalu yang buat ni ada orang-orang tertentu. Tapi dah senyap aja Buya pun tak nak tekan-tekan lah kan. Masing-masing kalau ada rasa nak membantu, bantulah. Ini takut tak ada semangat ni, Buya pun tak mau memaksa lah. Lagi satu, yang Buya kurang tu sikit sebab proses nak hantar tu. Tapi setelah Buya kaji-kaji balik dah tidak ada jalan lain kecuali melalui bank. Jadi antum fikirlah, usahakan apa ni kalau korban memang ada nak buat, ada Ustaz Musa pun ada tanya. Cuma antum sesuai ke? Antum rasa nak buat ke? Buya tak mau menyusahkan, takut antum musim-musim Covid ni daripada bagi lembu kat orang, antum baik cari antum. Itu macam mana? Nak buat Ustaz. Boleh ya. Nak buat Buya. Umpan nak buat ya. Jadi selalu ada orang tunjukkan borang kat Buya. Ni tak ada pula yang tunjuk borang. Jadi Buya pun takut juga nak lensa sebab kita sekarang ni banyak tak fisabilillah aja, tak ada upah-upah. Jadi masing-masing usahalah kalau ada yang nak beritahu Buya, beritahu insya-Allah. Bukan Buya tak nak buat, Buya boleh buat sini. Tapi kita dah ada jemaah ni, Buya nak tengok antum lah. Subuhan antum insya-Allah. Dan kita cuba war-warkanlah. Nanti kalau siapa-siapa yang ni boleh call Buya yang nak buat ataupun yang nak khidmat. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita insya-Allah. Dan Allah memberkati kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan-jalan kebaikan bagi kita. Tadi Buya cakap-cakap bukan perli-perli serang Buya beritahu sebab Buya tahu keadaan sekarang ni macam bila macam ni jadi baru tergigit je tak mau. Jadi pulang pada antum ya. Mudah-mudahan Allah tunjuk jalan kebaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi alimna alladhi yanfa'una bi faqhina wa faqhi ahlana wa qarabatina fi dinina
مع أهل الفطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقه لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأخرنا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رزق المنون، واغفر أنت أكرم من وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصروف الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمين والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه على الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على جميع المحامد وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه. يا حي يا قيوم يا واحد. Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Terima kasih Buya. Terima kasih Buya. Terima kasih Buya. Kita tunggu diri. Ya. Terima kasih Encik Midi. Terima kasih Bu Midi.